Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Cik Aziza. Okay, hari ini saya akan terangkan tentang format baru pentaksiran bahasa Melayu CJ Pelajaran Malaysia mulai tahun 2021. Okey, ini adalah penataran format bahasa Melayu kertas 1103/1. Okey. Okey, yang pertama jenis instrumen. Okey, jenis instrumen dia berbentuk ujian bertulis. Okey, yang kedua jenis item. Subjektif respon had dan subjektif respon seterusnya bilangan soalan. Okey, untuk bahagian A, dia ada satu soalan. Okey, iaitu kombinasi kepelbagaian bahan rangsangan. Apa bahan rangsangan ni? Nanti kita cerita untuk next slide. Okey, seterusnya bahagian B, dia ada 4 soalan esei. Pilih dan jawab satu daripada 4 soalan. Jadi dia ada 5 soalan. Kita kena pilih satu soalan untuk A dan satu soalan daripada bahagian. Okey, seterusnya jumlah markah. Untuk bahagian A ada 30 markah. Untuk bahagian B ada 70 markah. So, dia punya jumlah 100 markah. Okay, nombor 5, construct. Iaitu kemahiran bertulis. Untuk kemahiran bertulis ni, dia ada mengaplikasi, menganalisis, menilai, mencipta. Dan seterusnya dia ada pengetahuan sistem bahasa dan nilai. Okey, seterusnya tempoh ujian. Kalau tempoh ujian ni untuk bahasa Melayu dia ada 2 jam. Itu bahagian A 30 minit, bahagian B 1 jam 30. So, untuk bahagian A tu 30 minit tu kena buat betul lah 30 minit. Kalau terlebih, terkurang, nanti karangan awak tak sempat nak siap. Okey, seterusnya cakupan konteks mencakupi semua standard kandungan dan standard pembelajaran yang terdapat dalam dokumen standard kurikulum dan pentaksiran SKP. So semua maklumat atau format baru ni ada terdapat dalam dokumen standard kurikulum dan pentaksiran. Okey, seterusnya aras kesukaran. Aras kesukaran ni ada 3, rendah ada, sederhana, tinggi. Rendah 5, sederhana 3, tinggi 2. Okey, seterusnya kaedah penskoran. Itu berbentuk holistik. Okey, saya akan menerangkan tentang contoh item bahagian A. Arahan soalan bahagian A itu arahan dia panjangnya huraian hendaklah antara 150 hingga 200 patah perkataan. Okey, kat sini ada contoh. Saya akan bagi contoh, beberapa contoh. Ini adalah contoh pertama. Okey, untuk menjawab soalan bahagian A ni, dia ada teknik dia. Okey, saya akan berkongsi teknik menjawab soalan bahagian A. Yang pertama, baca dan fahamkan arahan soalan. Yang kedua, kenal pasti tema pada arahan soalan. Yang ketiga, kehendak soalan atau isi diperoleh daripada bahan yang dikemukakan sama ada bentuk tersurat maupun tersirat. So, bahan ni boleh diubah, dia jadikan isi sama ada faktor-faktor, kebaikan, kesan ataupun langkah. Okey, yang keempat, setakat ini jumlah isi dan perenggan tidak ditetapkan. Namun, sesuai dengan sumber bahan yang diberikan
kan? Dan jumlah patah perkataan yang ditetapkan iaitu 150 hingga 200 patah perkataan. Jadi, jumlah perengganya terpulang pada kemampuan cara urai para pelajar. Okey. Yang pastinya mestilah ada pendahuluan ataupun dan penutup ataupun kesimpulan. Mesti kena ada. Selebihnya isilah. Isi dia kemungkinan pelajar boleh mengembangkan satu, dua ataupun tiga. Jadi, pelajar berkemungkinan agak pandai. Tak mustahil mereka boleh buat satu isi sahaja. Berdasarkan cara huraian mereka lah. Ada sesetengah pelajar juga boleh mengemukakan dua isi ataupun pelajar yang lemah boleh mengemukakan tiga isi. Apa yang pastinya karangan tersebut mestilah tidak kurang daripada 120 hingga 100 patah perkataan. Okey, kat sini ada contoh untuk soalan satu ni lah, bahagian A. Okay. First kali saya bagi tahu tadi teknik menjawab, kita mesti baca dan faham arahan soalan. So, baca. Yang pertama ni tengok. Ni adalah contoh soalan bahagian A. Kena baca maklumat di bawah berkaitan dengan amalan membaca. Huraikan pendapat anda tentang amalan membaca. Panjangnya huraian hendaklah antara 150 hingga 200 patah perkataan. Okey, dekat sini inilah bahan rangsangannya. Ni kombinasi bahan rangsangan untuk bahagian ini lah. Okey, kombinasi bahan rangsangan. Kat situ ada nampak yang pertama, petak pertama tu dia bagi bahan rangsangan yang pertama berbentuk pantun. Yang kedua, bahan rangsangan berbentuk petikan ataupun sumber internet. Yang ketiga, bahan rangsangan berbentuk grafik ataupun gambar. Ketiga-tiga bahan rangsangan ini memang berbeza, akan tetapi tema dia sama. Jadi, pelajar mestilah membuat karangan berdasarkan ketiga-tiga bahan rangsangan tersebut. Okey, tidak melebihi 150 hingga 200 patah perkataan. Ini untuk soalan satu, contoh satu lah. Okay, bahan rangsangan contoh satu, bahagian A. Okey, ni contoh dua. Ada juga dia bagi contoh gambar saja. Ni yang pertama gambar sampah sarap. Yang kedua, ni jadual kutipan sampah. Yang ketiga, berita ataupun akhiratan akhbar. Masalah sampah belum selesai. Okey, ketiga-tiga bahan rangsangan ni mesti ada dalam karangan. So, gambar ni, ketiga-tiga gambar ni pengamatan pelajar mesti kena tinggi sebab kena fikir. Kena buat karangan berdasarkan gambar tu. Kena guna ketiga-tiga gambar ni masukkan dalam karangan. Okey, ni contoh dulu. Yang ketiga, contoh ketiga, okey, dia bagi iklan. Ni kena perhati betul-betul ni. Ni adalah benda baru, perkara baru. Okey, pelajar kena betul-betul baca arahan. Berdasarkan iklan-iklan yang diberikan, sediakan resume diri anda yang lengkap bagi permohonan satu pekerjaan yang anda minati. Dia ada tiga iklan kat situ. SPP, apa lagi? Guru prasekolah, guru tadika dan peluang kerjaya dalam perkhidmatan. So, pelajar mesti kena buat karangan, membuat resume hendaklah antara 150 hingga 200 patah perkataan. Apa itu resume? Okey, kita tanya. Tiap-tiap pelajar kan
dapat tahu tentang secara detailnya dengan guru-guru bahasa Melayu kelas masing-masing lah. Okey. Yang seterusnya, contoh 4. Ni dia bagi email. Anda dikehendaki menjawab satu daripada email di bawah. Tulis email anda itu selengkapnya. Sama juga 150 hingga 200 patah perkataan. Okey. So, disuruh apa ni? Murid perlu membalas email. Kena baca, faham dan balas email. Maksudnya kena baca betul-betul macam mana cara awak nak membalas email yang diberi ni. Okey. Ini contoh 1, 2, 3, 4. Ni contoh. Dia tak bagi 4-4. Dia bagi 1 saja. Sebab bahagian ini banyak. Maksudnya banyak kombinasi bahan rancangan. Ini adalah salah satu contoh. Beberapa contoh bahan rancangan untuk bahagian A. Okey, seterusnya kita pergi contoh item bahagian B ni seperti mana yang saya bagi tadi. Bahagian B dia akan bagi 4 soalan dan 1. Okey. Arahan soalan bahagian B. 1. Daripada soalan di bawah dan tulis sebuah karangan yang panjangnya antara 350 hingga 200 patah perkataan. Okey. Ini adalah salah satu contoh item. Domain awam. Dia akan bagi beberapa domain. Beberapa domain, contoh domain iaitu antaranya domain awam, domain peribadi, domain pendidikan, domain kerjaya. So, inilah salah satu contoh antaranya contoh bahagian B. Beberapa domain. So, dia ada 4 soalan. Jawab 1 soalan saja dari keempat-empat soalan. Okey? Faham? Untuk bahagian B ni, dia akan bagi petikan lah. Ni contoh ni item domain awam. Dia akan bagi petikan ke utusan keratan akhbar dan sebagainya lah. Ada petikan yang agak panjang. Tersumbukan internet, tersumbukan majalah. Yang di bawah tu barulah ada soalan yang jawab. Okey? Itu saja. Terima kasih.